Salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Alia Ramli dan ini Temu Anwar bersama bersiaran secara langsung dari Dewan Tuanku Chancellor Universiti Malaysia Kelantan Kampus Bacok Kelantan untuk edisi Temu Anwar kali ini di negeri Kelantan, negeri Cik Siti Wan Kemban. Untuk makluman, Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun tiba di Dewan Tuanku Chancellor UMK Bacok ini pada sekitar jam 2.45 petang sebentar tadi dan disambut oleh pengerusi Lembaga Pengarah dan Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan yang turut bersama-sama hari ini untuk menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dewan Tuanku Chancellor ini UMK Bacok boleh memuatkan sehingga 4,000 kapasiti pada sesuatu masa dan seperti ini yang ada dapat lihat ia telah pun dipenuhi sejak jam 1.30 petang untuk menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bersama-sama berada di sini untuk mengadakan sesi dialog secara dua hala dengan Perdana Menteri ke-10 negara kita ini. Kalau kita melihat kepada sesi terdahulu, Temu Anwar telah pun diadakan di Kuala Lumpur Convention Centre pada awalnya, seterusnya di Langkawi sebelum ke Universiti Malaysia Sabah dan selepas itu minggu lalu di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang dan kali ini tiba pula untuk edisi di Kelantan. Kali ini di Universiti Malaysia Kelantan Kampus Bacok yang merupakan kampus Indo untuk UMK. Pastinya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim disambut dengan penuh meriah sekali dan dengan keterujaan yang sangat tinggi oleh ribuan pelajar Universiti Malaysia Kelantan yang sama-sama berada di sini untuk mendengar dan berbincang bersama pemimpin nombor 1 negara kita ini. Dan ketika ini kita sudah menantikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memulakan sesi temu bual petang ini dan akan diteruskan dengan sesi soal jawab untuk Temu Anwar edisi Kelantan ini. Dan kita melihat pada sesi Temu Anwar sebelum ini banyak sebenarnya perkara yang telah diumumkan dan juga banyak pandangan ataupun suara telah pun didengarkan dan dibincangkan dan juga diangkat kepada peringkat tertinggi dan kesemua itu adalah merupakan pandangan ataupun persoalan yang ditujukan oleh penonton yang hadir untuk sesi Anwar ini. Dan ketika ini saudara Amin Idris akan mengemudi program pada petang ini iaitu selaku bertindak sebagai moderator acara Temu Anwar di Kelantan kali ini. Dan kalau kita gambarkan kepada anda, ini adalah sebilangan besarnya adalah para pelajar Universiti Malaysia Kelantan UMK yang hadir untuk bersama-sama kita pada petang ini di sesi Temu Anwar di Kelantan. Apakah agaknya yang akan diminta oleh para pelajar di sini atau apa yang akan disuarakan oleh mereka? Apakah yang akan turut diusulkan kepada pemimpin nombor 1 negara ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk didengarkan dan diambil tindakan oleh pihak kerajaan, khususnya Kerajaan Persekutuan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sudah tentu mereka menantikan pelbagai persoalan ataupun pandangan yang saya yakin akan diangkat dan ditujukan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di mana menerusi sosial media peribadinya sendiri, Datuk Seri Anwar sudah pun menyeru peserta pada petang ini supaya bebas melontarkan apa sahaja persoalan yang ingin ditanyakan dan beliau sudah bersedia untuk menjawab segala persoalan yang akan diutarakan sebentar saja lagi. Dan kalau dilihat pada sesi Temu Anwar yang lalu di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menegaskan bahawa tajaan biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam bidang perubatan, pergigian dan juga farmasi akan diteruskan berdasarkan situasi semasa yang mana masih terdapat keperluan bagi sektor-sektor berkenaan di negara ini. Dan sebelum itu juga pada sesi Temu Anwar di Sabah yang lalu, pertukaran sebanyak 3 juta ringgit diberikan untuk menyelesaikan isu air. Jadi itu sebenarnya antara suara ataupun pandangan penting yang diutarakan oleh para pelajar ataupun anak muda dan persatuan pelajar kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan hari ini pula apa agaknya yang akan ditanyakan oleh mereka yang merupakan pelapis legasi kecemerlangan kepimpinan negara kita yang akan terus mendukung aspirasi 6 elemen penting dalam Malaysia Madani. Dan ketika ini adalah gambar. Jadi kita sudah bersedia untuk
memulakan sesi temu Anwar. Kita tumpu kepada pentas utama untuk sesi Anwar di Kelantan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Tak dengar, apa khabar semua? Tapi terlebih dahulu memandangkan kita berada di Kelantan, saya minta izin nak kecek Kelantan boleh? Boleh payah belakang tak? Oh, lawah mau let's go. Sebab di Kuala Lumpur tak boleh kecek gini. Ni Kuala Lumpur kena kecek KL. Apa-apa pun, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak dengar suara kepada pelajar-pelajar UiTM. Sila berkata, hey! Kepada pelajar-pelajar tingkatan 6, sila berkata, hai! Kepada pelajar-pelajar Politeknik, sila berkata, yo! Pelajar-pelajar UMK, sila berkata, yay! Tapi paling penting, anak muda Kelantan, sila berkata, Malaysia! Tak dengar anak Malaysia! Tak dengar Malaysia! Baik pelajar-pelajar semua, pada hari ini insya-Allah kita akan bersama dengan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 dan berpegang kepada prinsip Perlembagaan Malaysia iaitu perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Anda diberikan kebebasan untuk bertanya soalan pada hari ini insya-Allah. Alright? Insya-Allah jangan risau, apa jua soalan yang diberi anda tak akan digantung universiti, anda tak akan diberikan amaran oleh universiti macam aku kena dulu. Yang penting, the show must go on. Are you ready? Tak dengar, are you ready? Sedikit makluman, program ini dulunya dikenali sebagai Meet Anwar sejak 2009. Dan hari ini, kalau dulu nak pergi sana sini banyak sekatan, kali ini program ditukar dengan nama Temu Anwar. Banyak universiti meminta-minta untuk pergi ke universiti mereka. Kita berikan tepukan kepada Temu Anwar. Sambil-sambil anda ambil gambar, ambil story di Instagram, Twitter, TikTok bagai, pastikan anda tag AIC Malaysia. Boleh ke? Dan juga follow AIC Malaysia dan pastinya follow Instagram Anwar Ibrahim Official. Alright? Without further ado, are you ready? Kelantan, are you ready? Hari ini kita ketepikan warna politik, kita sembang bagaimana nak maju ke depan sebagai generasi pelapis Kelantan dan juga Malaysia. Oleh itu dengan ini, majlis mempersilakan, beliau pernah mendapat anugerah sebagai The Best Asian Orator daripada majalah The Times dan juga bekas pemimpin mahasiswa. Ayo kita berikan tepukan paling gemuruh Perdana Menteri Malaysia ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih. Silakan Datuk Seri. Datuk Seri sihat, Datuk Seri? Alhamdulillah. Dikhabarkan hari ini jadual cukup padat. Ya, sekali-sekali datang Kelantan urus kerja. Boleh kecek Kelantan, Datuk Seri? Sedikit boleh kau. Oh boleh boh. Boleh. Saya ajar Datuk disebut koho-koho. Koho bisa. Boleh. Hungga. Koho. Tubik. Tupi. Datuk Seri. Pelawak. Apa dia? Pelawak. Oh pelawak. Oh bisa Datuk Seri. Okey. Ada sejarah tu kan. Orang suka kejap pelawak. Datuk Seri sebagai mukaddimah. Saya sejak dulu lagi mengikuti perjuangan Datuk Seri dan saya pernah beberapa kali terlibat dengan demonstrasi reformasi dulu sampai kena gantung Datuk Seri setahun. Tapi alhamdulillah saya tak pernah menyesal terlibat dalam gerakan pelajar dia membentuk pemikiran kita hari ini. Antara yang saya tertarik adalah keakraban Datuk Seri dengan almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kalau Qaradawi pernah menulis tentang satu buku, Pengalamanku Bersama Ikhwan, saya nak tanya Datuk Seri, pengalaman Datuk Seri bersama Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan perasaan apabila Al-Qaradawi pergi meninggalkan dunia ini. Datuk Seri, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala Rasul Karim. Terima kasih pertamanya dan terima kasih kepada Naib Chancellor dan pimpinan mahasiswa dan saudara dan semua yang hadir. Saya terharu dengan
semangat dan sambutan diberikan. Saya kalau lihat generasi anak muda terutama di mahasiswa dan anak muda sekarang, saya tambah yakin bahawa masa depan Malaysia ini lebih cerah. Jadi sebelum saya sentuh tentang Al-Qaradawi ni, saya nak sebut bahawa tugas kita ini, ya, termasuk di kalangan mahasiswa, itu dikatakan membangkit semangat baru untuk bawa perubahan bagi negara. Islah mastata'tu, reform sedaya upaya kita. Bila kita kata reform, kita andaikan bahawa keadaan sekarang ini walaupun okey, tetapi harus ada perubahan. Anak muda ini dikenali sosoknya apa? Ya, umurnya muda, hairstylenya beda, kacaknya lain, tetapi ukuran dia apa? Bercita-cita, kepada idealism, kepada semangat yang kental, benci kepada kepura-puraan, rasuah dan penyelewengan, cinta kepada keadilan, kemanusiaan. Ya, ini ciri-ciri yang patut dipertahankan. Jadi saya menaruh harapan yang tinggi. Ya, saya hanya mampu bawa dalam keadaan negara sekarang dengan pengalaman yang lalu, perpecahan kaum, agama, rasuah yang menjadi sistemik dalam negara kita, ketirisan, maka saya hanya memberikan ruang. Saya memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak-anak muda. Berfikir secara kritis. Jangan jadi cai. Jangan jadi wala. Guna fikiran, dengar, nilai dengan baik. Kalau tidak, kita hanya jadi alat perkakas. Bersyarah, berdegar, gegak gempita, tapi mewakili sosok yang kolot dan jumud, retrogresif. Jadi kita harap saudara, anak-anak sekalian, faham bahawa keperluan kita ini membawa corak pemikiran baru, lebih bebas, lebih terbuka, tahu apa arti kebenaran, keadilan dan mempertahankan hak kita. Ya. Dan tahu bahawa masa depan negara ini mesti dalam landasan yang jelas. Mau apa? Mau kebebasan, ya, tetapi mau keadilan, mau pertahankan kemanusiaan, hentikan kerusakan. Mel jadi Perdana Menteri tujuannya apa? Punggah kekayaan, kayakan anak isteri. Itu bukan. Mau menjadi Menteri Keuangan apa? Untuk sogok dan rompak, sauk, sakau. Ini yang berlaku. Bila kita ukur menteri, mantan menteri, semua mesti kaya-kaya. Kalau ada kontrak, tak payah tanda. Ini mesti kita hentikan. Kalau tidak kita hentikan, negeri kita akan menjunam. Kalau kita baiki sekat keterlanjuran ini, saya percaya mutu pendidikan akan tingkat, mutu kesihatan akan tingkat, dan kehidupan rakyat. Dan Malaysia ini kembali sebagai negara hebat di rantau Asia. Ini ada kaitan dengan soalan mengenai Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang pemikir, seorang alim terkemuka di dunia dan wafat tahun lalu. Saudara, saya kenal beliau sejak saya pimpin ABIM. Dan saya lihat sosoknya, ilmunya mendalam, semangatnya kental, sikapnya jelas tentang Islam, tetapi sikapnya sangat sederhana. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dia betul-betul hadam. Jumpa dia itu tidak pernah menyakitkan. Bawa semangat kecintaan, kasih sayang, rahmah. Dakwah itu dakwah yang tidak babal, tidak hukum orang. Bila ada tren ketika itu tahun awal 80-an, bila ada tren kafirkan sama Islam yang disebut takfir wal hijrah dan kafir mengkafir, dia tulis terus. Bukan tugas kita mengkafirkan, tugas kita mendakwah. Dia datang ke Malaysia pertama kali. Saya masih pimpinan Nabi, iring dia ke Universiti Melaya.
Kemudian dia tentunya tak salam dengan wanita. Tapi ada seorang profesor Melayu, wanita, angkat tangan, terus dia jabat salam. Jadi kita tanya, Syekh, sebab apa? Dia kata, biasa saya tidak salam, tapi saya tidak mau rendahkan darjat dia, memalukan dia di khalayak. Jadi tak ada salah bagi saya salam. Saya tidak ada apa-apa niat. Itu kan kebijaksanaan yang sukar dicari kadang-kadang di kalangan pendakwah kita. Ada anak-anak tanya keras menentang. Kalau baca buku dia tentang sikap melampau, tak ada. Dialog dia di Amerika, di UK, di dunia Arab, tidak pernah bunyi menolak dengan keras. Kamu tidak mau Islam, kamu terus masuk neraka. Kamu tak ikut kami, kamu sesat. Tak ada langsung. Dia menerangkan dengan baik. Kepada saya, dia tahu semasa saya jadi menteri, dia tahu ada bukan Islam di bawah kita. Dia kata, Anwar kena jaga. Kamu kena jaga orang-orang Islam tu biar ada maruah. Kamu kena jaga perasaan orang bukan Islam. Jangan dia rasa tersisih dan terhina kerana kamu bicara soal Islam. Kerana kekuatan Islam itu bila kamu bicara Islam, dia tambah kasih kepada kamu. Jadi kalau tanya saya tentang Qaradawi, dalam keadaan saya di penjara, dia tulis keras, mengecam sikap zalim yang menolak kebenaran, menuduh tanpa saksi. Dia ditulis jelas. Dan Azizah ada ketemu dia di Qatar semasa saya di penjara, dan dia kata dia tidak akan datang ke Malaysia selagi saya tidak dibebaskan dari penjara. Itu dia tokoh alim yang kita hadapi. Tapi yang penting yang nak tekankan sosok ini apa dia dalam kita dalam dakwah dan kebangkitan Islam. Islam mesti menunjuk keupayaan dia, bawa satu mesej rahmah, bawa boleh mampu menarik minat, bukan menimbulkan kebencian. Ya. Dengar pidato-pidato dia, tidak pernah caci dan menghina orang. Orang ini sekular, orang ini liberal, orang ini menyesatkan, orang ini tidak bermoral. Itu tidak pernah dengar daripada tokoh ulama. Yang dengar ni hanya ulama-ulama picisan yang knowledge rendah dan didukung oleh walaun yang tidak berfikir dan tidak pernah hukum. Jadi sudah, terima kasih kerana tanya masalah Syekh Qaradawi. Satu contoh sosok seorang alim yang benar saya kagumi. Dan memang saya tiap kali saya ada ke lapangan, kalau pergi sekurang-kurangnya setahun sekali, saya mesti bersama dia di rumah dia di Doha sama dengan Azizah dan keluarga, kerana saya anggap dia sebagai seorang guru, seorang murabi. Tetapi dia mengajar kita tentang kebijaksanaan, tentang kesabaran, tentang istiqamah dan tentang memuliakan insan. Dia memuliakan insan. Tidak pernah dengar dia meremehkan atau menghina. Dalam ketegasan dia pertahankan kemuliaan Islam dan sistem Islam yang syamil wa kamil, yang lengkap dan sempurna. Tidak pernah meletakkan rasa kawan-kawan kita bukan Islam itu seolah-olah terpinggir dan direndahkan. Ini dia kehebatan seorang pendakwah ulung dunia. Terima kasih. Masya Allah. Tepuk tangan. Sebelum kita membuka soal jawab daripada mahasiswa-mahasiswi, soalan saya yang terakhir, Datuk Seri, mengenang balik bila datang ke Kelantan, hubungan Datuk Seri dengan almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Tersenyum Datuk Seri? Ya, saya senyum sebab kalau saya jawab, ada kawan-kawan belah sana mengatakan kita hanya peralatkan nama Tuan Guru Ni Aziz. Tapi tidak. Tadi umpamanya saya pergi menyantuni Masjid At-Taqwa, masjid keluarga Datuk Mat Yaakob, Menteri Besar Kelantan, sahabat lama, sosok yang sederhana. Dia minta tambahan peruntukan masjid yang sedang disiapkan, dan saya tidak lihat ini sebagai pertemuan dua parti berbeza. Saya mewakili keadilan, PH dan Kerajaan Perpaduan. Dia mewakili PAS dan Perikatan Nasional. Tapi sosok dia sederhana, dan dia minta untuk masjid. Dia tidak pernah mencerca
menghina. Dan setiap kali jumpa saya, dia anggap sebagai sahabat. Dia menteri besar. Dia bercakap masalah air di Kelantan, masalah banjir di Kelantan. Saya kata, Datuk, kalau betul ada masalah, mari bincang elok-elok. Kerana masalahnya tidak mampu dikendali oleh Kelantan. Dan masalah kalau saya nak rungkai panjang. Jadi mari bincang elok-elok. Dia datang dengan rombongan, bincang, dan ada masalah tempatan banjir dulu. Dulu kontrak berpuluh bilion, tidak ada tender. Jadi bila saya ambil alih, saya batalkan kontrak itu. Diluluskan tapi belum di award. Bila saya batalkan, saya boleh jimatkan 1.8 bilion ringgit. Bayangkan. Kemana wang itu saya sampaikan? 800 juta untuk selesaikan masalah banjir di Johor dan 1 bilion ringgit untuk selesaikan masalah banjir di Kelantan. Dan hari ini saya umumkan keperluan segera air bersih. Ini asyik dok bergocoh. Rakyat air pun bersih tak ada. Sudahlah, selesaikan. Kerajaan Kelantan terpaksa bergantung kepada keupayaan kerajaan persekutuan. Maka oleh itu bila bincang, saya kata, nak minta banyak sangat tak boleh. Tetapi kita boleh mula projek, tapi mesti dikendali bersama. Pengurusannya, prosesnya, ketelusannya mesti. Kerana saya tak ada ansur. Ini bukan soal Kelantan. Mana-mana pun kerajaan yang saya pimpin tidak akan bertolak ansur soal good governance, soal ketelusan. Saya tidak akan izinkan rompakan lagi. Saya kata, I don't care. Orang kata, oh, Anwar tak ada isu lain. Isu rasuah. Yes. Kerana isu rasuah lah yang menjahanamkan negeri kita. Isu rasuah lah yang menyebabkan wang kita sekarang nilai ringgit jatuh. Isu sakau lah menyebabkan hutang negara 1.5 trilion ringgit. Dan defisit kewangan 5.6%. Kenapa? Pimpinan tak peduli. Tak ada wang, hutang. Siapa yang nak bayar hutang? Anak muda yang nak bayar hutang. Saudara harus bangkit menentang corak pimpinan begitu. Ya, saya marah. Saya marah kerana saya boleh cari jalan keluar. Ambil hutang, bagi. Orang happy. Tetapi kan tidak bertanggungjawab. Pengurusan ekonomi tidak tahu. Yang tahu cerca orang saja. Saya kata, apa pun kamu boleh serang Anwar dan pimpinannya sekarang. Satu perkara yang tak boleh dinilai. Saya tak ambil 1 sen duit rakyat untuk kepentingan keluarga saya. Rumah Seri Perdana sebelum ini berapa belanja yang kamu jajah pimpinan sekarang ni? Dulu repair, gunung repair, nak perbaiki, nak indahkan rumah rasmi Perdana Menteri berapa? 38 juta ringgit. Berapa saya belanja? Kosong. Ada Mercedes baru yang diorder 2 juta ringgit untuk Perdana Menteri. Sempat saya datang, saya batalkan. Saya guna Proton sekarang. Oh, orang kata ini isu kecil. Tapi saya kena beri contoh. Kamu pemimpin, kamu mesti beri contoh yang baik. Dan ini yang harus kita lakukan. Baik. Jadi saya kata tempatan banjir kita bagi. Hari ini saya umumkan untuk air bersih, walaupun peruntukan kita bagi 1.7 bilion, untuk Kelantan segera saya lulus 500 juta ringgit. Tapi harus ikut saluran kerjasama yang baik. Ini kerana Menteri Besar dia kecek dengan baik. Kecek molek. Kecek molek dan yang baik. Kalau ada Menteri Besar yang sombong-sombong, kamu tunggulah dulu. No time for you. I'm busy. Tapi kalau baik, bincang elok, tak apa. Parti lain tak apa. Kita dalam sistem federal persekutuan begitu. Orang pilih.
Baik. Jadi ini ada kaitan dengan apa yang kita bicarakan soal Tugu Haji Nik Abdul Aziz. Dia PAS pada awal. Saya dulu UMNO. Tapi hormat saya segi pribadi dengan dia tidak putus. Sebab itu bila saya disingkirkan oleh Tun Mahathir pada tahun 98. Bila datang ke Kelantan, dia izinkan stadium digunakan untuk menyambut. Datuk Seri, saya ada Datuk Seri. Itu ada. Oh, Ada kat stadium Datuk itu Seri. kena gantung setahun daripada universiti. Ya, jadi dia sebut. Kemudian hubungan baik. Saya dari keadilan, dia dari PAS. Tapi dia sebut saya, dia tidak pernah putus doa supaya saya kembali bebas pimpin negara ini sebagai Perdana Menteri. Itu kata dia. Baik. Ada orang ulas kata, oh itu masa dia anggap kita bersama dia. Masa keadilan bersama PAS. Tak apalah, itu tafsiran masing-masing. Saya tidak mau argue. Dia benar tidak ada, tapi saya cuma ingat sosok yang dia, yang orangnya sederhana. Tengok hidup dia. Tengok penampilan dia. Tak semestinya saya setuju dengan semua dasar, terutama ekonomi, ya, dan sosial. Tetapi dari segi penampilan seorang sosok tokoh pimpinan itu luar biasa. Apakah ia mewakili semua sosok dalam parti dia? Tidak. Ini suatu yang satu yang agak istimewa. Jadi kita dah faham. Jadi saya, dan tempat itu baru-baru ini bila saya bincang ke bawah dunia yang maha mulia Yang di-Pertuan Agong tentang anugerah-anugerah, dia tidak pernah memohon. Keluarga dia pun tidak pernah mohon. Tapi saya memikirkan wajar, kerana saya pimpin sekarang, wajar saya memberi cadangan supaya Tuanku Agong perkenan diberikan anugerah menghormati seorang tokoh bangsa dan negara yang berjasa. Itu dah diberikan Tan Sri kepada Tuanku Nik Aziz. Semoga Allah merahmati arwah Tuanku Nik Aziz. Amin. Baik. Pelajar-pelajar semua, seperti mana saya sebut tadi, kita berpegang teguh kepada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, kebebasan bersuara, pastinya mengikut lunas undang-undang. Jadi saya nak buka untuk sesi soal jawab. Pada siapa nak bertanya, peraturan dia mudah. Pertama, perkenalkan namanya siapa, dari universiti mana, jurusan apa. Dan kedua, tanya soalan. Dan ketiga, elak jadi penceramah kedua. Boleh? Okey, jadi siapa yang nak bertanya soalan? Sekejap ya. Kita bagi yang depan dulu mikrofon, boleh? Oh, pecah molek. Okey. Tak apa. Kita bagi ini dulu. Okey. Mana mikrofon? Tolong bagi. Sana. Okey, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Datuk Seri. Kacak Datuk Seri hari ini. Bak kata Kelantan. Hari semak ini tak je. Hari ini je kan. Tidak. Hari lain. Okey, saya Siti Nur Amalin Aisyah, Peti Muhammad Akhir, Naib Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Kelantan, KPS Kota. Datuk Seri, saya direct to the point lah. Seperti mana kita tahu, isu ni sebenarnya dah pernah dikemukakan di USM, iaitu berkaitan dengan fasiliti dan juga pengangkutan, terutamanya fasiliti sukan dan juga pengangkutan bas di mana UMK mengalami sedikit masalah. Ada pengesahan Datuk Seri. Sebenarnya Datuk Seri, kami anak muda mahasiswa ni bersemangat nak main sukan. Tapi disebabkan fasiliti ni tidak membantu dan juga tidak memberi sokongan kepada kami, menyebabkan kami terpaksalah slow-slow. Slow-slow Jadi Datuk Seri, saya sebagai anak anda memohon rayu daripada ayah anda, Perdana Menteri kita, untuk memperkasakan lagi fasiliti sukan dan juga pengangkutan bas. Maklumlah, UMK ni ada 3 kampus, iaitu Jeli, Bacok dan juga PC. Baik.
Silakan Tun Sri. Terima kasih Datuk Seri, Bas itu saja. Terima kasih. Di kesempatan ini saya nak ucapkan selamat Hari Bapa jugalah kepada Datuk Seri kita. Baik. Tentang bas, saya diumumkan di USM minggu lalu dan saya sudah sampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi untuk cari jalan sekurang-kurangnya berikan sediakan bas. Mungkin tak banyak peringkat awal tu untuk tahun ini untuk kampus-kampus tertentu. Jadi itu dalam rancangan sudah keputusan dibuat. So fasiliti gym tu nanti saya bincang dengan Naib Chancellor, minta kemukakan sedikit cadangan, sedikit-sedikit kita boleh tambah. So kena faham ya, apa yang saya sebut tadi, hutang 1.5 trilion saya warisi, okey. Defisit 56%, kita kena turun sedikit. Tapi apa keutamaan kita tahun ini belanjawan madani? Pertama, pendidikan. Pendidikan satunya bidang kementerian termasuk pendidikan tinggi yang kita tambah tinggi, paling tinggi peruntukan dalam negara ini di bawah belanjawan madani. Nombor 1, pendidikan. Yang kedua, kesihatan. Dan pendidikan ini saya tengok apa dia problem. Problemnya sekolah, tandas, bumbung, ya, dan kemudahan-kemudahan asas sekolah. Jadi tahun ini kita tambah peruntukan 1.4 bilion ringgit. Saya nak pastikan tidak ada sekolah yang tandasnya terrosak. Ya. Semua sudah lalui kan. Ada sekolah yang semua ada problem kan. You sekolah mana dulu? Yes. Tapi semua tandas okey. Ada rosak. Penang pun ada tandas rosak. Baik. Jadi semua. Saya dulu ahli Parlimen Port Dickson sebelum Tambun. Saya tengok sampai sekolah, ada sekolah 8 tandas 4 rosak. Ada 4, 2 rosak. Jadi oleh itu kita buat keputusan. Saya beritahu Fadlina, Menteri Pendidikan, cari jalan bagaimanapun percepatkan proses dan selesai tahun ini juga. Tahun ini saya jadi Perdana Menteri, tahun ini semua tandas berfungsi di sekolah di negara kita. Kemudian klinik desa. Klinik desa ni untuk orang kampung, majoriti orang Melayu, kategori miskin. Jadi kita cuba selesaikan. Di Kelantan 9 klinik desa sudah selesai diperbaiki. Baik. Sebab itu saya nak jawab hal ini. Hal-hal lain tu kadang-kadang kita terpaksa kita tangguh. Saya pergi ke Lok Sawi, Sabah. Ada orang Sabah sini? Baik. Di Lok Sawi air tak ada. Di Universiti Malaysia Sabah air tak cukup. Jadi selepas saya luluskan peruntukan segera 3 juta ringgit air untuk mahasiswa. Ya. Kemudian perumahan. Tengok kalau perumahan tentera, perumahan polis, penjawat awam, perumahan pegawai penjara. Saya tahulah pasal penjara tu. Teruk. Itu kena perbaiki. Jadi sebab itu anak-anak mahasiswa tu harus tahu dari segi apa katakan kerangka makroekonomi. Ini masalah. Kalau sudah tanya mengapa yang dibiarkan sampai begitu rupa? Mengapa untuk perbaiki tandas perlukan 1 bilion ringgit? Apa jadi pada negara kita ini? Itu anak-anak kita. Sebab itu saya kata pengurusan. Ada orang kata, Anwar kami tak mau dengar dah pasal pengurusan, pasal tata kelola, pasal rasuah. Kami dah jemu dah. Dan ada yang bercakap tu kan dia takut dia disiasat. Sebab tu kalau tengok orang besar atas ni, tonton Tan Sri ni tak suka. Negara ini bukan ada problem itu je, tak ada lain. Dah. Kamu takut kamu disiasat, kamu sakau wang rakyat dan kami mesti ambil balik wang itu bagi pada rakyat. Jadi saudara, untuk bas saya boleh jamin selesai segera. Ya. Kurang-kurangnya 1 bas tambahan bagi tiap-tiap pada beberapa puluh orang ni. Ya. Tapi untuk fasiliti sukan saya akan kaji tengok apa implikasi kewangan. Kalau tidak tahun ini, insya-Allah tahun depan kita tambah peruntukan itu.
Okey. Saya sebenarnya dah lama nak guna tagline ni. Tuan-tuan kena sambut tahu. Kena sambut Saya selalu masa di sekolah falahiyah dulu, kalau tazkirah saya akan sebut bukan minggu ini, minggu depan. Bukan bulan ini, bulan depan. Lawan tetap. Lawan. Boleh duduk sini. Lepas lulus Okey, soalan seterusnya. Okey, mikrofon mana? Okey, kita bagi sahabat kita daripada, ya, silakan. Mikrofon. Ya. Okey, ada. Ni. Ya. Good evening, Dato Sri. Evening. Myself, Renuka Devi Ravindran. I'm from UMK and I'm studying for... Sorry, kind of nervous. Relax. Take a breath. Okay. I'm studying for SAR, which is retailing course. And today my question is there any way to increase PTPTN amount? Because as a B40 university student, we have problem not being able to cover the cost of expenses. Like in 6 months duration, the money is not enough. Like we have to pay our university. Thank you. All right. You are suggesting that what is given now is inadequate Yeah, for fees because- or for expenses. Yeah, because like we getting 3K and 1K plus like around 1.6K is allocated to our university fees and balance 1.4K even though we allocated 300 for each month and still not enough because All right. Let me respond. Let me respond to this. As I've said this before, I think one of the dialogues with the students, you ask my personal educational philosophy, I would say that education from primary school to the university must be free, except for the rich. Okay. Okay. Now, having said that, there are limitations insofar as our state of economy is concerned, our finances. That's why I think the issue of good governance, issue of excesses, of the tendency of leaders to squander wealth must be stopped. If we had managed the country well, I believe we can do much better in terms of education. Now, so temporarily, what do? We start giving whatever is normal assistance for buying books. And I think latest 27th of this month, you will get that extra 200 ringgit e-belia. Saya umumkan, saya kata bulan ini untuk 18 ke 21 ada mahasiswa minta supaya diawalkan. Jadi bila saya bincang dengan perbendaharaan, dia kata dia kena bagi sekali dengan sumbangan yang lain. Ya, jadi pada ketika yang sama untuk kena masuk sistem itu. Jadi itu buat sementara. Yang lain please be rest assured my dear. Apa nama? Nama tadi apa? Nama. Renu. Okey. Ada nama telefon? Saya gua Azizah ada, don't worry, Azizah ada. Baik, Renu. Ada isu-isu lain itu boleh kita teliti dan percayalah saya akan cuba. Saya bincang lagi dengan Menteri KPT. Sekarang ini dia bagi kan, ada pengumuman baru ni 10,000 pelajar bawah BIM 40 di universiti. Kementerian Pendidikan Tinggi akan berikan pendidikan atau tuition percuma 10,000 sebagai langkah awal ya. 10,000 itu permulaan yang besar ya, dalam kekangan kewangan yang ada sekarang. Tapi Renu, saya katakan tadi kita harus lakukan sebaik mungkin. Saya akan cuba jimatkan mana-mana bidang yang lain yang tidak perlu.
Tetapi itulah masalah negara kita ini, kita warisi satu sistem yang telah hampir rosak. Saya kelima. Ada yang dah pernah ada pergi ke lima masa ni? Baru ni ke Langkawi? Langkawi. Ada? Okey. Kan saya sebagai Perdana Menteri diminta duduk atas kapal, tengok semua kapal. Dari Indonesia, dari Singapura, dari Filipina, dari negara China, dari Korea, dari Malaysia. Ada yang kapal terpaksa kita tunjuk pelayaran tahun 1973 lagi. Kerana tak cukup kapal perang. Tahun 73 tu saya masih Presiden Habib. Sudah Habib. Jadi saya bayangkan umpamanya. Kemudian yang paling akhir, kapal yang agak besar, dia kata 2 frigates dari Yarrow Shipyard yang dibeli tahun 98 yang siap 8 tahun lambat. LCS belum siap sampai sekarang di Lumut. Dah belanja 6 bilion ringgit. Sebab tu saya kata jangan ada, kalau saya dengar ada tokoh-tokoh politik yang bankrupt, yang mengatakan isu rasuah dan tata kelola tidak penting, patut tendang dia keluar daripada politik. Dia tidak layak pimpin negara kalau dia fikir hal ini. Kerana ini, saya bayangkan saya Perdana Menteri, semua salute. Oh, kapal lalu. Pep, saya bersalute. Semua kapal besar. Mari ke Malaysia. Apa jadi 20 tahun? Tak jadi apa. Dan kita rasa, oh tak perlu perubahan, kekalkan yang ada. Saudara, insya-Allah saya ada amanah sekarang. Apa pun orang nak cerca, nak maki, itu kerja dia. Saya insya-Allah akan lakukan sebaiknya, dan kalau ekonomi kita baik, keutamaan pendidikan itu memang keutamaan saya. Insya-Allah. Terima kasih Datuk Seri. Okey, kita dah dengar. Boleh tak kita dengar soalan dari pelajar-pelajar Form 6? Adik-adik Form 6, saya nak bagi keadilan kepada pelajar Form 6. Ada? Pelajar Form 6? Tes. Okey, tolong bagi mikrofon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Apa khabar Datuk Seri? Baik. Saya Wan Muhammad Irfan dari pelajar tingkatan 6 dari SMK Bachok, mewakili pelajar tingkatan 6 SMK Bachok. Jadi saya ada satu soalan dan satu permintaan. Soalan saya pertama, umum sedia maklum bahawa tingkatan 6 merupakan option oleh pelajar lepasan SPM selain diploma, matrik dan asasi. Namun, kebanyakan daripada mereka tidak ingin memasuki ke dalam tingkatan 6 atas faktor terlalu susah, berkonsepkan sekolah dan lain-lain. Walaupun tingkatan 6 ini adalah yuran paling murah berbanding dengan diploma dan sebagainya. Jadi soalan saya, bagaimanakah cara pihak kerajaan di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri memastikan terutama kepada KPM dalam memastikan pelajar lebih berminat untuk melanjutkan pelajaran di tingkatan 6 supaya bilangan pelajar tingkatan 6 lebih bertambah pada masa akan datang. Itu soalan saya. Permintaan saya, boleh Datuk Seri sampaikan salam saya kepada Yang Berhormat Tan Sri Idrus Harun. Itu sahaja daripada saya. Okey, boleh. Sekian, terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah. Silakan Datuk Seri. Saya sampaikan. Baik. Pertama, sebagaimana nak tarik minat pelajar ke tingkatan 6. Dia tentunya terkait dengan peluang selepas tingkatan 6. Dan juga saya setuju tingkatan 6 itu walaupun dalam gedung sekolah, tapi harus berikan sedikit kelonggaran. Ya, saya rasa sistem persekolahan itu harus berakhir di peringkat tingkatan 5. Tingkatan 6 itu harus dia anggap sebagai sedikit dewasa. Ya. Saya akan bawa ini dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu akan datang. Hebat. Cadangan pelajar tingkatan 6 saya bawa terus ke mesyuarat Jemaah Menteri. Ya. Dan salam.
Maknanya kena ada juga beberapa langkah bagaimana menarik. Dia soalnya sekarang kerana mungkin sebagainya COVID, sebagainya kerana sistem pendidikan. Ya, baru-baru ini kita umumkan keciciran sepenuhnya, ya, yang tak ambil periksa ataupun yang tak daftar untuk ambil periksaan. Dua-dua itu hampir 30,000. Majoriti dari desa atau miskin bandar. Majoriti Melayu dan sebahagiannya anak-anak India. Jadi sudah kena fikir ni. Apa penyelesaian dia? Dia menunjukkan kelemahan ketika itu. Jadi saya beritahu kepada Menteri Pendidikan Fadlina, harus tangani ini sebagai satu masalah yang kita warisi tapi kita selesaikan. Bagaimana selesaikan? Saya minta Kementerian Pendidikan kontak cari balik jumlah 30,000 itu. Kalau dia sedia ambil semula SPM, kita sediakan bagi dia peluang kedua. Kalau dia sedia ataupun dia masuk TVET, kita hantar dia ke TVET dengan skim yang lebih baik. Kita tak boleh hanya biar begitu, kerana dalam seramai majoriti daripada 30,000 itu adalah jumlah yang miskin. Ya. Jadi terima kasih dan saya akan bawa lah ke pertimbangan Jemaah Menteri. Ini rekod cadangan pelajar tingkatan 6 dalam tempoh hari ini Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Dalam tempoh 3 hari akan dibawa oleh Perdana Menteri untuk pertimbangan Jemaah Menteri. Okey, silakan. Ya. Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kepada Datuk Seri. Saya Muhammad Farid bin Zainal merupakan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Kelantan bagi tahun 2022-2023. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Datuk Seri ke Universiti Malaysia Kelantan. Di sini saya membawa beberapa soalan secara nasional disebabkan ada MPP dah hujahkan berkenaan isu universiti, saya bertakat isu nasional. Di mana yang pertama, pada 8 September 2022, Bank Negara Malaysia telah menaikkan OPR, overnight policy rate, daripada 2.25% kepada 2.50%. Namun, bagaimana dengan nasib rakyat Malaysia, terutama dalam golongan B40 atau yang kurang berkemampuan? Soalan saya adalah, adakah ada bantuan atau inisiatif khas yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada mereka yang kurang berkemampuan, khususnya sejurus kenaikan OPR diumumkan? Ataupun ada inisiatif lain yang diutarakan oleh pihak kerajaan, terutamanya kepada mahasiswa dan mahasiswi? Soalan saya kedua pula, sebelum ni di program Temu Anwar di universiti lain ada bertanyakan soalan berkenaan pelajar latihan industri. Namun saya tidak ingin bertanyakan soal allowance, tapi saya nak menegaskan berkenaan isu yang telah hangat, iaitu intern bukan buruh paksa, di mana isu ini telah hangat dibicarakan. Jadi saya nakkan satu pandangan dan solusi daripada Datuk Seri berkenaan dengan apakah pihak kerajaan mempunyai solusi atau tindakan bagi membendung isu ini, dan juga pandangan Datuk Seri berkenaan isu ini. Sebabnya kami lihat mahasiswa sekarang dipergunakan sewenang-wenangnya oleh pihak majikan tanpa ada belas kasihan dan sebagainya. Jadi saya mewakili, kalau kita kata abang-abang dan kakak-kakak di luar yang tengah intern, dan saya pun akan datang nak intern. So saya harapkan isu ini dibendung dengan kadar segera. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Datuk Seri, dua soalan, OPR dan internship. Terima kasih Farid. Baik. Kalau Farid esok intern tak ada, boleh di intern di Pejabat Perdana Menteri. Baik, OPR. Dia kena faham ya, di dalam tahun lalu 2022 sebelum saya ambil alih kerajaan, OPR tu naik 4 kali. Sebab tu kalau pembangkang tanya, saya kata you kena bagi tahu masa you perintah 4 kali naik. Saya dalam 6 bulan, masuk 7 bulan baru sekali naik. Dalam sistem perbankan kita, bank negara itu diberikan wewenang kuasa untuk menetapkan OPR. Baik. Dia kalau sekarang ini kadar faedah rendah, wang mengalir keluar. Kerana kadar faedah di Amerika tinggi. Singapura
walaupun dia bukan sistem OPR tapi kadar faedah, Indonesia lebih tinggi daripada kita. Pengaliran wang dia lebih terkawal. Kita kerana rendah, pengaliran wang tu sukar dikawal. Jadi apa penilaian saya? Kalau saya setuju dengan OPR, dia membebankan peminjam-peminjam kecil. Kalau saya tak setuju dengan OPR, dia membebankan ekonomi negara dan kekuatan ringgit. Maka inilah kebijaksanaan Bank Negara untuk mengimbangi. Teguran saya kepada Bank Negara ialah, kalaupun naik OPR, mesti ada langkah-langkah untuk mengurangkan beban kepada peminjam-peminjam kecil. Sama ada moratorium pinjaman bank, itu yang harus dilakukan. Jadi walaupun saya tahu ada ketika di mana OPR harus dipertimbangkan untuk naik, harus ada langkah bersama. Kerana bank-bank umumnya hasil pendapatannya itu lumayan. Ya. Jadi sepatutnya bila naik OPR, bank tak ganggu syarikat-syarikat besar. Tapi syarikat kecil, peminjam-peminjam kecil, jangan terbeban dengan kadar faedah yang tinggi. Jelas ya? Jadi itu yang saya cuba lakukan. Keduanya intern. Policy intern dirasa intern ni mana apa? Maknanya syarikat atau industri pilih untuk mendapatkan sukarelawan, sukarelati datang untuk diberikan pendedahan. Jadi prinsip intern itu tidak ada allowance atau bayaran. Apakah ini fair? Saya tidak fikir fair. Sebab itu bila saya ambil intern sebagai pejabat ketua pembangkang dulu di parlimen, kita bayar. Tidak terlalu tinggi, tapi sekurang-kurangnya makan, minum dia, perjalanan dia ada sedikit allowance. Kerana prinsip intern itu bukan pekerja. Tetapi untuk syarikat-syarikat tidak bayar sama sekali. Itu bayar sedikit rendah, tak munasabah. Ini sebab saya kata dasar ekonomi kita, kebijakan ekonomi, haruslah menekankan prinsip keadilan ini. Saya selalu ingatkan tentang apa yang pernah disebut oleh Muhammad Natsir. Jangan, bahawa pembangunan ini maknanya apa? Jangan sambil membangun kita robohkan. Kita bangunkan gedung, kita bangunkan industri, kita bangunkan syarikat-syarikat yang besar-besar, untungnya besar-besar. Nah, pekerja itu dengan gaji yang paling rendah, atau intern tidak dibayar, atau akhlak mereka tidak terkawal. Jadi jangan dibangunkan gedung dan robohkan nilai insan dan kemanusiaan. Jadi saya setuju saranan Farid. Sepatutnya boleh jadi kerajaan. Saya hari Isnin esok saya ada perbincangan dengan pelabur-pelabur dan di bursa saham dan Suruhanjaya Security. Mungkin saya akan bawa juga isu ini, bahawa meminta supaya syarikat-syarikat digalakkan mengambil intern, tidak dibayar sebagai gaji ataupun separuh gaji pun, tapi sekurang-kurangnya bayarlah yang mencukupi supaya perjalanan mereka, makan mereka itu ditanggung walaupun namanya intern. Boleh Farid? Semua yang tanya-tanya soalan semua hebat. Satu kena bawa kabinet, satu kena bawa Suruhanjaya Security besok, InsyaAllah. Pasal esok ada pelantikan yang ada Ketua Dewan Negara yang baru, saya ke situ. Kemudian lepas itu saya ada dialog dengan di Suruhanjaya Security dan Bursa Saham Kuala Lumpur. Saya akan cadangan Farid daripada UMK. Okey. Saya sebenarnya dilema tahu tak? Bapak ramai nak tanya soalan ni. Okey. Mana? Okey. Tu. Tuan-tuan, pelajar-pelajar semua, pada tahun 1999 apabila Datuk Seri Anwar memberikan ceramahnya di stadium, masa tu saya bercita-cita satu hari nanti aku nak tanya soalan direct kat dia. Saya berazam build up diri saya, masuk UIA, ambil law, kita belajar sungguh-sungguh, build up jenama diri. Hari ini saya sepentas dengan Datuk Seri. So bagi mereka yang tak berkesempatan hari ini,
Jangan risau, usah guna-gulana. Build up your brand, bina kualiti diri. One day anda juga boleh sepentas dengan Perdana Menteri Malaysia, insya-Allah. Alright. So pada saudara bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Datuk Seri. Salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Nazni. Saya merupakan pelajar UMK Kampus Jeli dan merupakan pelajar kos agroteknologi. Dan khusus saya ialah berkaitan pertanian. Soalan saya, adakah program kerajaan untuk bekerjasama dengan UMK, terutamanya di UMK Kampus Jeli, yang memfokuskan bidang food security bagi menjana ekonomi negara dan sistem sumber makanan? Saya lihat juga beliau semakin meminati bidang pertanian kerana mampu menjana pendapatan diri dan negara. Jika belum ada cadangan, saya mencadangkan agar peranan ini boleh diambil dan memberi peluang kepada kami untuk menjayakan program pertanian bersama kementerian. Dan saya juga ingin mengucapkan semoga Datuk Seri Muhammad bin Sabu cepat sembuh atas selepas beliau baru saja menyelesaikan operation. Jadi kita sama-sama doakan supaya beliau sihat walafiat. Terima kasih. Ada semalam, kerana saya di Kedah, saya belum sempat ziarah sebab pembedahan dia semalam dan Azizah sempat ziarah. Saya masih di Kedah sampai malam, jadi hari ini saya ke Kelantan sampai malam ada acara. Malam ini di Seri Perdana kita ada dua tetamu, seorang imam Masjidil Aqsa dari Palestin, seorang lagi Syekh Abdul Rahman, seorang syekh terkemuka ulama daripada Gambia. Jadi dia dua orang itu akan bersama. Jadi tak sempat juga saya ziarah. Tapi insya-Allah saya akan sampaikan salam. Keduanya soal food security. Sudah tahu tak berapa dengan negeri yang subur, tanah yang banyak, ya, hujan, kemudian kita import itu tak kurang dari 60 bilion ringgit satu tahun. Sayur, bawang, makanan, bidang ternakan, semuanya. Termasuklah baja juga tinggi. Oleh itu, strategi dalam belanjawan madani termasuklah dia katakan security makanan. Mengenai universiti, 2 minggu yang lalu kita ada mesyuarat Majlis Sains Negara. Apa dia keputusan utama? Di antara keputusan utama ialah semua badan-badan penyelidikan. Kata dalam bidang pertanian ada Mardi. Ya. Kalau yang lain di sains ada beberapa SIRIM dan sebagainya. Semuanya diarahkan untuk ada jaringan dengan universiti tempatan. Program dengan universiti tempatan termasuklah UMK Jeli dan juga penyelidikan juga dengan Universiti Tempatan. Itu keputusan telah dibuat dalam mesyuarat terakhir Majlis Sains Negara. Sekarang ni kadang-kadang ini silo. Kita ada penyelidikan dari institusi kerajaan tapi tak ada kaitan dengan Universiti Tempatan. Saya telah minta supaya ini diperbaiki. Semua kementerian yang ada hubungan di antara pendidikan dan kegiatan itu juga harus ada jaringan dengan Universiti Tempatan. Ini kadang-kadang kita tak manfaatkan. Umpamanya kita nak baiki rumah-rumah tentera. Kita ada kor kejuruteraan tentera yang boleh buat dan mampu laksanakan dengan lebih murah. Jadi daripada kita panggil kontraktor luar, kita panggil kor kejuruteraan selesaikan. Hal-hal ini sekarang kita sedang rapikan dalam pentadbiran negara. Terima kasih. Baiklah, kita berikan tepukan pada yang bertanya. Datuk Seri terpaksa mengejar flight selepas ini untuk ke Kuala Lumpur. Saya begini, saya cukup iri hati dengan anda semua. Sewaktu saya belajar dulu, paling tinggi pun saya sempat dengan Datuk Usam lah. Ada program muktamar kan. Tapi dengan Perdana Menteri, hampir tak ada program sebegini. Jadi saya yakin Datuk Seri, adakah ini satu-satunya program bersama mahasiswa? Ada lagi selepas ini insya-Allah? Ada insya-Allah. Jadi insya-Allah this is just the beginning pula kan.
This is just the beginning. InsyaAllah akan ada lagi sesi sebegini. Yang penting anda kena terus belajar, bina negara. Dan Datuk Seri Anwar akan bersama anda lagi. InsyaAllah. Datuk Seri sebagai khulasah sebelum meninggalkan pentas Tak ini. boleh. Bagi ruang sikit. Oh, bagi ruang. Okey. Okey, brother. Minta mikrofon. Siap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bertenang. Minta maaf, jangan marah. Saya nak bertanya soalan yang insya-Allah akan kita sama-sama dapat kesenangan insya-Allah. Saya mohon izin saya bertanya. Datuk Seri, saya mohon ke belakang sikit Seri. Aura Datuk Seri terlalu kuat. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nur Iman Syafiq bin Lokman. Saya daripada UMK Kampus Kota, juga YDP Mampan UMK. Datuk Seri, mungkin tadi yang bertanya daripada golongan-golongan MPP Datuk Seri, ini yang sebenar-benarnya mahasiswa bawahan nak tanya. Datuk Seri, berkaitan dengan fasiliti Datuk Seri, saya ingin menceritakan yang sebenar-benarnya berlaku di mahasiswa di UMK Kampus Kota Datuk Seri. Alright. Sambung. Datuk Seri, belum ada lagi IPDA yang bermain futsal di kota Datuk Seri. Ini cadangan supaya boleh main futsal itu je di court. Okey, direct pada soalan boleh? Dari soalan dia. Seterusnya Datuk Seri, Sebab ramai nak tanya lagi. Seterusnya Datuk Seri, padang kami juga suka untuk digunakan kalau hujan naik Datuk Seri air. Jadi Datuk Seri, kami mohon jika alasan tapak kurang besar, saya kira selenggaralah secepat mungkin supaya kami mahasiswa boleh bermain di situ Datuk Seri. Baik, terima kasih. Seterusnya Datuk Seri, Saya dah jawab tadi soal gym. Di antara futsal dengan tandas sekolah yang rosak, yang mana you nak utamakan? Sebab itu saya minta, bukan saya tak timbang, saya minta Naib Chancellor cuba teliti masalah ini. Saya nak anak-anak mahasiswa fikir dari segi kerangka lebih besar. Tanya saya, apakah futsal penting bagi universiti? Yes. Tanya saya juga, di antara futsal dengan repair tandas, mana dulu? Saya kata repair tandas. Setuju atau tidak? Baik. Tetapi saya setuju dengan soalan ini. Maknanya kalau ada ruang, ada lebihan belanja, saya nanti minta Naib Chancellor bagi perhatian, tulis kepada Kementerian Pendidikan Tinggi kalau boleh diselesaikan tahun ini, insya-Allah. Okey, satu lagi. Mana UiTM? Okey, UiTM. Silakan. UiTM Betul UiTM Okey, mikrofon last saya kena boleh Datuk Seri? Boleh. UiTM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum Datuk Seri. Salam UiTM di hatiku. Salam Malaysia Madani dan salam Hari Bapa. Datuk Seri, saya pernah bertanya kepada Datuk Seri berkenaan dengan kenapa Datuk Seri suka Bengawan Solo, dan juga saya pernah tanya maklum kepada dunia bahawasanya Datuk Seri dahulu adalah seorang the angry young man. Namun hari ini Datuk Seri, saya tidak nak bercerita pasal itu. Saya datang dari UiTM Machang. Nama saya Nik Muhammad Luqman Al-Hakim Muhammad Roslan, merupakan wakil pelajar, dan saya ijazah sarjana muda muamalat. Datuk Seri, Bandar Machang dikenali sebagai bandar mati, sehingga menyebabkan mahasiswa di Machang meletakkan Bandar Machang sebagai pilihan ketiga kalau nak beli barang keperluan. Walhal mahasiswa setempat ada 6,000 lebih, tetapi mereka tidak dapat membantu untuk membangunkan ekonomi. Sebab apa? Sebab di Bandar Machang tidak ada apa-apa. Kosong, malam pukul 8 dah kosong, dah senyap. Jadi carangan saya untuk supaya Datuk Seri berikan fokus kepada Bandar Machang. Machang ni kalau Datuk Seri nak tahu, dia adalah center of Kelantan, dan nak akses ke negeri lain, nak akses ke daerah lain semua sejam saja. Tapi di Machang yang jadi center pun tak boleh bagi apa-apa. Itu nombor satu. Berkaitan dengan mahasiswa pula, boleh ringkaskan pada Datuk Seri nak kejar masa. Okey, terima kasih. Okey, Datuk Seri, di UiTM Machang kita ada 5 blok bangunan akademik dan kita ada 5 blok bangunan college. Tetapi di setiap blok itu hanya ada satu saja kowe. Jadi kami hanya ada satu water cooler, kowe. Di setiap blok tu. Saya rasa soalan kowe kita simpan dulu
Boleh Datuk Okey, Seri. okey. Jadi kami UiTM pernah mohon kepada UiTM Shah Alam, UiTM Pusat supaya luluskan 60 biji kowe. Tetapi Saudara, bajet dilulus, Okey, okey. bajet dilulus tapi kami kena guna duit sendiri. Jadi Alright. boleh ke Datuk Seri luluskan bajet kami 400,000 untuk 5 tahun supaya student kami Baik, dapat baik. air yang bersih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Okey. Baik, terima kasih. Ini soal pekan macang ni saya nak komen panjang sikit lah. Ini urusan dasar dan keutamaan negeri Kelantan, bagaimana boleh memacu pertumbuhan ekonomi. Saya beritahu juga kepada besar beberapa pelabur yang datang dari luar, termasuk dari Qatar. Saya telah cuba pujuk mereka datang ke Kelantan dari segi pertanian. Tapi dia terpulang kepada keupayaan negeri juga yang lebih agresif dan lebih apa orang kata business friendly. So kowe itu kita boleh bawa kepada Naib Chancellor dan bawa kepada KPT lah. Saya nak bagi pengakuan sekarang ni kita kena tengok keperluan. Ya, Ya. keutamaan. Ya. Kita sih, khulasah silakan. Boleh. Ada lagi? Ada berada kita dekat sana? Boleh tak? Boleh tak kita bagi yang Dekat sini. Saya. Kanan Dewan. Sini. ni. Ni, tu. sini. Kanan Dewan. Kat sini. Sini. Ni mic tu siapa yang cakap? Sini. Datuk Sri. Kat sini. Okey. Yang perempuan Ya, tadi yang bunyi mic mana? Okey, cakap. Okey. Ya. Yang mic perempuan. Untuk yang tu. Ya. Okey. Okey. Ya, tanya. Datuk Seri, nama saya Priyatasni Ana Perempuan Murali. So, saya dari Universiti Malaysia Kelantan, kampus Bacok. Okey. Dekat sini saya nak tanya satu soalan je. Okey, setiap tahun institusi pengajian tinggi negara mengeluarkan lebih daripada 300,000 graduan setiap tahun. So jika kita melihat dari sudut kebolehpasaran graduan menunjukkan peratusan yang baik. Namun, apa yang menjadi isu adalah tentang graduan underemployment atau graduan yang dibayar gaji tidak setimpal dengan kelulusan atau kelayakan mereka. So, apakah perancangan pihak kerajaan untuk memastikan graduan ini bayar gaji yang setimpal? Dan sekarang kita bercakap pula social premium. Alright. Jawapan dia gini. Memang sekarang ini kalau kita tahu gaji atau upah siswazah muda itu tak setimpal dengan kelayakan dia. Tapi dari segi kerangka ekonomi ini terserah kepada keupayaan kita menjana pertumbuhan. Siapa nak ambil kerja dan siapa nak bayar? Kerajaan ada batas dia. Kita ambil maksimum yang mungkin. Tetapi ini maknanya sebab tu saya kata pelaburan itu penting. Sebab tu saya pergi ke negeri China umpamanya baru-baru ini, ya, dapatkan jaminan pelaburan yang bertambah dan kita percepatkan proses kelulusan. Dan Menteri Perdagangan Pelaburan MITI juga akan terus menjana keliling untuk cari. Bila pelaburan tu sampai, baru boleh macam Jili ke Tanjung Malim. Itu diperlukan 4,000 pekerja. Kemudian projek-projek besar ini penting. Hanya dengan pelaburan masuk dan berfungsi, barulah kita boleh mengisi keperluan pekerjaan. Kerana pengangguran ini walaupun tidak begitu serius, tetapi yang lebih serius ialah underemployment ataupun gaji atau upah yang tak setimpal. Jadi saya harap insya-Allah dengan suasana yang ada sekarang, politik yang stabil, dasar yang jelas, pelaburan akan sampai dengan lebih meyakinkan. Soalan akhir kalau boleh, saya ada acara. Pergi belakang. Belakang sana boleh? Saya Datuk Sri. Saya Nadira. Saya. Mana? Saya kat sini. Kanan saya, kiri saya Kiri ni. saya. Kanan. Kiri. Oh, okey. Tengah dewan. Datuk Sri Ya. saya kat kiri. Alright, saya Nadira daripada UMK Campus Bacok. La ilaha illallah. Ya.
So, saya daripada Fakulti Seni Benda Landscape. Seperti yang kita tahu, mahasiswa telah diberikan kebebasan untuk bersuara di mana di USM Datuk Seri Ya. telah membenarkan speaker corner diadakan semula dan pemerkasaan mahasiswa juga telah dilaksanakan. Tapi baru-baru ini UMT ada mengajukan konsert dan video semasa konsert sedang berlangsung dan telah tular. Dan pihak JBT terus mengeluarkan kenyataan yang menggesa semua program bercirikan konsert di Universiti Awam dibatalkan serta-merta dan hanya boleh dianjurkan setelah mendapat penilaian risiko pihak universiti dan pihak universiti perlu memaklumkan dari pihak JBT. Alright. Faham? Ya. Masalah dia, saya kata harus ada kebebasan. Ada bagilah ruang sedikit, ya. Termasuk speaker's corner kalau mau. Tetapi saya kata undang-undang adalah kan digunakan speaker corner tu cerca kaum, cerca agama, fitnah orang tak boleh. Tapi kebebasan kita boleh bagi. Kemudian terbulan bangkit konsert. Saya dari segi prinsip, nanti saya baru teliti kenyataan, saya akan bawa juga. Apa nama tadi? Nadira, okey. Nadira bangkitkan, nanti saya bawa. Kerana mungkin arahan itu terlalu ketat, maknanya tak boleh konsert. Saya akan bincang dengan Menteri KPT, mengatakan mungkin jangan kita longgarkan sedikit. Acara kebudayaan, konsert dia boleh, tapi kita kawal supaya akhlak dan adab itu saja. Ya, setuju tak? Kalau setengah orang dia tak boleh langsung, tak boleh lah. Tapi saya tak tahu kan nama konsert ni mesti cara macam. Tapi kalau katakan gunalah konsert ke sandiwara ke wayang ke apa pun, tetapi asalkan terkawal. Mana kita ada jaga. Kita ini kan anak muda yang punya cita-cita. Kan anak muda yang ada yang diletakkan harapan yang tinggi. Jadi kawal. Bagi saya soal akhlak itu penting, ya. Tapi janganlah banyak menyekat. Orang nak nyanyi. Kalau dulu saya ingat lagi masa saya Menteri Pendidikan, ada pertunjukan oleh Sheila Majid tak salah saya di Universiti Melaya. Ya. Jadi ada bantahan. Saya tak boleh hantarlah bantahan. Protes daripada mahasiswa Islam. Hantarlah bantahan, okey. Kemudian diambil tindakan, pecahkan cermin sebagai protes. Saya tangkap, buang daripada universiti. Walaupun tidak lama lah kita gantung. Itu tak boleh. Sudah boleh protes. Kalau ada gejala yang agak melampau, merosakkan, itu kita halang lah. Tetapi kalau setakat konsert, nak nyanyi, nak dengar, orang berdiri sikit-sikit goyang tangan, biar je lah. Tapi kalau berlebih kan masalah kawalan dia lah. Jadi setuju dengan Jirah kalau gitu, ya. Kita boleh adakan, tapi kita kawal sedikit suasana. Boleh? Alright. Boleh, ya. Maknanya saya akan cadangkan dengan menteri sebab dia kerana reaksi ini beberapa kelompok. Kalau kita tengok reaksi orang yang konservatif sangat, semua tak boleh. Dia semua boleh, orang lain tak boleh. Jadi sebab itu kita kena bagi sedikit kelonggaran. Tapi saya nak sebut sini, ingat, ya. Saya tidak beri kelonggaran untuk orang, anak-anak muda sampai rosak akhlak dia, tak. Kelonggaran itu beri ruang. Pasal kalau nama konsert tak boleh, payah juga. Konsert ni maknanya apa? Orang ada pertunjukan, ada tarian, ada pertunjukan, ada kebudayaan, ada nyanyi, ada pop music, ada K-pop umpamanya. Itu konsert. Tetapi kalau yang sambut itu kita pesan kawal. Mungkin saya dicadang ke dia, kita beri kebenaran satu kampus dan tengok macam mana reaksi. Kalau nampak okey, boleh lulus. Jadi saya kebetulan baru tengok salinan arahan kepada Naib Chancellor dan saya akan bincang dengan Menteri KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi hari Rabu masa kabinet, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, pernah suatu ketika dulu bising kata mahasiswa bisu, mahasiswa takut. Tapi hari ini dengan melihat berebut angkat tangan nak bertanya soalan, itu semua dakwaan palsu. Mahasiswa memang berani, betul? Datuk Seri boleh buat rumusan? Okey. Silakan Datuk Seri. Baik. Dah saya, sebab saya katakan saya akan ambil penerbangan sebelum maghrib. Dua syekh. Pertama satu dari Palestin, satu dari Afrika akan datang ke rumah rasmi Seri Perdana. Jadi saya kena sambut mereka, saya dengan Azizah.
Ya. Jadi saya minta maaf tak dapat menyantuni semua soalan dibangkitkan. Tapi saya rasa bangga, betul. Ya, kalau dulu dia kata terlalu banyak kekangan, sekarang semua tanya, termasuk teguran dan kritikan kepada dasar-dasar kerajaan atau beberapa ketetapan kerajaan. Saya tidak langsung menghalang saudara kritik Anwar atau kritik Perdana Menteri atau kritik kerajaan, tak ada masalah. Ya, yang kita tidak mahu ialah cerca, hina orang, ya, maki hamun orang dan hantar saya ke neraka. Jangan. Jadi saya bangga pada hari ini luar biasa kerana dalam beberapa dialog saya dengan Tengku Anwar hari ini nampak cukup cergas dan cukup hebat. Ini saya tahu. Saya ingin mungkin kerana masuk rasukan budu dalam makanan yang menyebabkan semua naik angin ni. Ya? Jadi saya nak simpulkan yang begini. Jangan lupa prinsip hidup kita. Untuk apa kita belajar? Menimba ilmu. Untuk apa menimba ilmu? Untuk dapat kemahiran, keterampilan dalam beberapa bidang, bekerja, selamatkan diri kita, keluarga kita, dan harus menimba ilmu supaya cemerlang. Kalau sampai tahap cemerlang itu, sebab apa yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebut lazzatul ma'rifah, the love for scholarship, cinta ilmu, cinta supaya kita dapat menimba dan menguasai ilmu. Baik, ilmu apa? Ilmu pelbagai. Saya bilang tadi teknologi makanan, ada yang digital science, ada yang IT atau accountancy, apa-apa pun. Tapi ingat, specialization atau pengkhususan itu penting. Tapi jangan kita sampai terlalu specialize yang tidak tahu apa yang berlaku di dunia ini. Sudah bicara soal ekonomi, sudah tidak tahu kemiskinan meleset di luar kampus. Sudah bicara soal keadilan, sudah tak peduli tentang kesenjangan di antara yang maha kaya dan yang paling miskin. Saya bicara soal kemanusiaan, saya tak peduli tentang diskriminasi kaum dan penghinaan tentang kaum lain. Maknanya ada flaw, ada kelemahan besar dalam sistem pendidikan dan sistem nilai. Sebab itu, pernah seorang pemikir Spanyol, Ortega y Gasset, dalam buku dia Rebellion de las Masas, itu tajuk Spanyol dia, Rebellion de las Masas, Revolt of the Masses, pemberontakan rakyat dengan pemikiran baru. Iaitu kerana dia kata barbarism or specialization. Terlalu fikir specialize. Dia tak mau fikir lain dah. Dia IT dia saja. TikTok dia saja. Baca tidak, nilai tidak, tak tahu benar atau tidak, hanya terpukau dengan cerita 1 minit. Itu yang disebut barbarism or specialization. Jadi bantulah diri kita, keluarga kita, masyarakat dan negara kita dengan menimba ilmu dan membaca seluas mungkin. Jangan sia-siakan waktu. Kalau tanya dalam 3 bulan tak pernah tengok buku baru, maknanya ada sistem itu agak separuh gagal. Jadi ingat, manfaatkan perpustakaan dengan sepenuhnya. Di beberapa tempat saya sebut tentang Henry Miller's buku yang terkenal dari mantan dekan Universiti Harvard. Apa dia? Yang pernah saya sebut dalam beberapa temu Anwar. Excellence without a soul. Universiti Harvard itu di antara universiti cemerlang di dunia. Saya telah beberapa kali pergi kuliah di Universiti Harvard semasa saya profesor di Georgetown University, Washington DC. Memang mengajar di Georgetown University, bagi kuliah di Harvard, di Stanford, memang kalau kelompok yang bersama dan menjawab soalan itu luar biasa. Saya akui. Tetapi apa yang disebut oleh dekan itu, Miller? Excellence in education, yes. No one questions. It is one of the greatest and premier universities of the world. But there is one major fundamental flaw. What is it? It is soulless. Tidak ada pancaran hati nurani dari hati nurani
yang merasakan, yang mengetahui, menginsafi apa yang berlaku di dunia luar. Harvard itu di Boston. Di luar sana ada orang kulit hitam yang ditindas. Sebelah sana ada kelompok paling miskin, tidak dihiraukan kerana yang mereka tumpu excellence in education, dalam disiplin dia, tapi tidak fikir soal kemanusiaan di luarnya. Jadi sebab itu pencerahan di kalangan mahasiswa itu penting. Kerana kita berdepan dengan masalah kaum, masalah agama, masalah ekonomi, masalah sosial dan semua yang harus kita kuasai, tetapi kita harus nilai dengan baik. Kita terlalu banyak masalah-masalah yang harus kita tangani dengan baik. Dan kita lihat umpamanya, kerana kadang-kadang ini masalah orang politik juga. Kerana kegelojohan merebut kuasa dengan orang politik itu, semuanya dihalalkan. Rasuah dihalalkan. Kalau dia kawan, bisa saja buat apa? Bisa juga menipu, memalsukan kenyataan dan memfitnah, mempermainkan ayat-ayat Quran. Saya sebut tadi umpamanya pada tahun 1999, semasa saya merengkok di penjara Sungai Buloh. Perdana Menteri ketika itu Tun Mahathir membatalkan semua bantuan ke sekolah agama rakyat seluruh negara atas alasan SAR ini pro-PAS dan simpati dengan UNRWA. Seluruh sekolah-sekolah agama itu dihentikan bantuan. Tak apalah sekarang dia berkawan dengan mereka. Saya pun tak faham macam mana. Tapi saya telah diberi amanah melihat di Kelantan, melihat di Terengganu, melihat di Kedah, melihat di Perak, di Johor. Saya akan pastikan sekolah-sekolah agama rakyat itu dipulihkan dan dibantu semula. Tapi yang saya sebut di sini ialah apa? Pertimbangan politik itu kadang-kadang mengenepikan prinsip-prinsip. Sebab itu anak-anak harus fikir. Yang kita nak tentukan ini bukan satu calon, bukan satu parti. Masa depan negara. Kita nak negara ini coraknya. Ya, masih Melayu. Siapa kata? Apa saudara banyak di Perlis saya diberitahu kalau Anwar jadi Perdana Menteri, pelajar-pelajar akan kembali pakai skirt. Dan ada yang percaya. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, sistem akan liberal, LGBT akan disahkan, lelaki boleh kahwin dengan lelaki. Itu nasib baik saya Perdana Menteri. Kalau saya dulu saya Azizah kata, sabar-sabar abang. Ya. Kan fitnah ini untung apa? Sekarang sudah 7 bulan saya dalam kerajaan. Peruntukan bagi Islam bertambah. Tapi juga saya bantu yang miskin. Kalau sekolah Taif itu, sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil, yang banyak yang susah, kita bantu. Program-program membasmi kemiskinan, menoktahkan kemiskinan, majoriti Melayu. Dan kelompok-kelompok miskin India, kita bantu. Itu yang kita lakukan. Soal Raja-Raja Melayu, soal hak keistimewaan Melayu, Islam agama persekutuan, bahasa, kita tidak rungkai. Tetapi itulah harga fitnah yang kecaman. Ya, bukan saya nak maksud nak ceritakan derita dan penyiksaan saya. Hampir 11 tahun, 10,5 tahun lebih keluar masuk penjara. Dihina, diaibkan, dipukul setengah mati. Tapi itu saya tidak bicarakan. Itu pengalaman bagi saya. Itu mendewasakan saya. Itu memberi pengajaran kepada saya apa erti insan dan harga kebebasan dan harga perjuangan dalam hidup ini. Dan apakah saya menyesal? Saya tidak. Dan saya lebih kuat tekad untuk gunakan kuasa untuk mengangkat martabat rakyat dan negara ini sebagai mercu.
Dan untuk menjayakan, saya letak harapan yang sangat tinggi kepada anak-anak muda. Bukan menjadi Macai Anwar, tidak. Bukan menjadi Walaun, tidak. Menjadi tenaga baru yang sedar, yang sanggup bangkit menyelamatkan bangsa, agama dan negara dia. Dan untuk itu, kepada anak-anak Chancellor, kepada saudara, saya salute dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Tepukan tuan-tuan dan puan. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak UMK, kepada Datuk Seri Wan Aziza, kepada semua hadirin dan hadirat. Sekali lagi, tepukan pada anda semua kerana memeriahkan temu Anwar pada hari ini. Datuk Seri, terima kasih banyak. Thank you very much. Barakallah. Terima kasih saudara Amin Idris. Dikemudian tadi amanat yang syarat dengan kata nasihat dan semangat daripada Baik, demikian tadi selesai sudah sesi temu Anwar di Kelantan berlangsung di Dewan Tuanku Chancellor Universiti Malaysia Kelantan, kampus induk di Bachok. Alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar dan pelbagai persoalan dan suara telah pun ditanyakan yang saya kira lebih 10 soalan yang menyentuh pelbagai soal, antaranya isu hangat yang sedang tular sekarang berkenaan intern ataupun pelajar latihan industri bukan buruh paksa, dan ada juga berkaitan untuk meningkatkan jumlah pinjaman PT, PTN, dan ada juga berkenaan kekangan fasiliti sukan dan pengangkutan bas di universiti, dan di mana di sini telah pun dijawab oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memberi jaminan isu pengangkutan bas akan diselesaikan dengan segera. Itu semua sebenarnya soalan yang ditanyakan oleh kebanyakannya daripada pelajar-pelajar Universiti Malaysia Kelantan dan juga anak-anak muda di sekitar Kelantan, dan persoalan dan pandangan ataupun usul yang telah pun diangkat pada hari ini telah pun dijawab, dan juga ada perkara yang akan dipanjangkan dan juga perlu diselesaikan dalam masa terdekat. Dan apa yang ditekankan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun perkara utama perlu diselesaikan terlebih dahulu yang melibatkan pendidikan, iaitu soal fasiliti di tandas sekolah, dan juga yang kedua soal kesihatan di mana melibatkan klinik-klinik desa. Namun ia tidak bermakna perkara-perkara lain tidak perlu diberi perhatian. Dan pastinya terima kasih kepada anda yang terus menonton untuk sesi temu Anwar di Kelantan, dan insyaAllah kita berjumpa lagi di sesi temu Anwar yang lain. Salam Malaysia Merani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Saya Nur Alia Ramli. Assalamualaikum dan jumpa lagi.